أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, perlis maju serta salam maib menjunjung syiar memaju ummah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kekuatan pada pagi ini, hari Ahad, hari kita berada di rumah dan apatah lagi kita berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dan saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah sentiasa berdoa dan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan kita dalam keadaan kita ini, berharap supaya akan terhapus hilanglah penularan pandemik wabak COVID-19 yang melanda dunia sekarang ini, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ini kekuatan untuk kita menempuh sakit-baki kehidupan kita, insya-Allah, untuk mendapatkan kebaikan di hari akhirat kelak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di kesempatan ini marilah sama-sama kita merafak sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamrul Lail, yang mana pada tanggal 17 April yang lalu maka genaplah 2 dekad pemerintahan baginda sebagai Raja Perlis, dan semoga duli-duli tuanku dikurniakan dengan kesihatan, riayah dan pemeliharaan, dan insya-Allah akan terus menerus dikurniakan dengan kebaikan dunia dan akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita akan membincangkan pada pagi ini satu tajuk yang saya rasa penting, dan insya-Allah semoga tajuk yang kita akan bincangkan ini sedikit sebanyak memberikan kepada kita ini kekuatan untuk kita semua sama-sama mengisi kehidupan kita. Apatah lagi kita berada di penghujung daripada bulan Syaban. Kita nak tiba di satu bulan yang disebutkan sebagai pesta ibadah, bulan yang mana kita semua sebagai orang Islam sentiasa tertunggu-tunggu dan ternanti-nanti untuk berada di dalamnya, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita akan membincangkan pada pagi ini tajuk berkaitan mengangkat musibah COVID-19 melalui sedekah. Ini satu tajuk yang saya rasa penting dan kita harapkan insya-Allah kita semua insya-Allah diberikan dengan kebaikan daripada perbincangan kita pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, asasnya dalam hidup kita ini sememangnya akan diuji oleh Allah. Hidup kita ini akan diuji. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam suratul Baqarah ayat 155, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah menyatakan dalam ayat ini, dan nescaya kami akan menguji kamu dengan setiap sesuatu, minal khauf, daripada perasaan takut, wal ju', demikian daripada rasa kelaparan atau demikian daripada kelaparan, daripada kekurangan harta benda, dan begitu juga dengan kekurangan jiwa serta kekurangan daripada hasil tanaman. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan khabarkanlah berita gembira untuk orang-orang yang sabar. Dalam ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kata Allah, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam ayat ini Allah menyatakan iaitu orang-orang yang apabila diberikan mereka itu, menimpa kepada mereka itu dengan musibah,
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka mereka berkata, inna lillah, sesungguhnya kita semua ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita ini kepada Allah kita akan dikembalikan. Inilah merupakan mauqif ataupun pendirian yang sangat penting sebagai orang Islam, pendirian yang sangat penting yang perlu ada kepada kita ini apabila kita berada dalam situasi ujian, ya, situasi ujian, musibah. Digunakan perkataan alladzina idza asabathum musibah. Asabat artinya menimpa kepada mereka. Kita bila sebut menimpa ni, tuan-tuan dan puan sekalian, kita bukan cari dia, tapi dia datang kepada kita. Ibaratnya seseorang yang melalui jalan di bawah sebuah pokok, tiba-tiba tengah jalan-jalan di bawah pokok tu tiba-tiba jatuh kepada dia satu air contohnya, yang mana itu menimpa, dinamakan menimpa kerana tidak disangka-sangka. Allah menggunakan perkataan alladzina idza asabathum musibah, iaitulah orang-orang yang apabila telah menimpa kepada mereka itu dengan musibah, maka mereka akan seraya berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pendirian mereka akan sebut sesungguhnya kami semua ini adalah milik Allah. Kita ini we are belong to Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah kita pun semua sebagai orang Islam yakin dan percaya bahawasanya wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah we will return, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila kita sebut tentang bagaimana sedekah itu akan mengangkat dengan musibah yang menimpa, Allah Subhanahu wa taala asasnya telah memerintahkan dalam surah At-Taubah ayat 103. Kata Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli alaihim. Allah sebut dalam ayat ini, ambillah, ataupun Allah perintahkan dalam ayat ini, Allah perintah kepada mereka yang telah diamanahkan untuk memungut zakat. Allah kata khudh min amwalihim sadaqah, ambillah sebahagian daripada harta mereka. Him di sini adalah ya'udu ila al-aghniya, yang dimaksudkan dengan harta mereka itu maksudnya adalah orang-orang kaya yang diperintahkan untuk diambil, dipungut harta daripada orang kaya. Sedekah ni ada dua jenis secara asasnya, ya. Bila kita jumpa ayat-ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan sedekah ni ada dua jenis. Yang pertama dipanggil sedekah wajibah, sedekah yang wajib. Sedekah wajib ini adalah sedekah yang umpamanya dengan zakat. Zakat pula ada dua jenis, zakatul fitr, zakat fitrah, yang insya-Allah kita akan berbincang juga nanti kalau ada kesempatan tentang zakat fitrah, ya. Dan juga zakatul mal. Zakatul mal ni telah pun disentuh oleh sahabat saya dalam slot bersama Maib dalam siri-siri sebelum ini, telah pun disentuh mengenai zakatul mal yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu taala kepada kita. Yang itu jenisnya wajib. Ada yang juga dinamakan dengan nazar. Nazar ni walaupun asalnya dia tidak menjadi wajib, tapi selepas seseorang itu bernazar, daripada sedekah yang biasa telah menjadi wajib, ya, daripada sedekah biasa menjadi wajib sebab dia telah bernazar. Seperti mana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata man nazara ay yuti' falyuti'hu, barang siapa yang kalau dia itu bernazar untuk melakukan sesuatu ketaatan, maka falyuti'hu, maka wajiblah dia untuk mentaatinya, ataupun wajiblah dia untuk melunasi akan apa yang telah dinazarkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua yang disebutkan dengan sedekah tatawwu'. Sedekah tatawwu'. Sedekah tatawwu' artinya adalah sedekah-sedekah sunat yang mana ianya bolehlah diklasifikasikan sebagai apa-apa jua bentuk sumbangan yang dikeluarkan daripada infak harta seseorang kepada orang lain yang tujuan dia untuk mendapat talab ridha Allah Azza wa Jalla, untuk mereka itu mendapatkan dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang yang apabila dia mengeluarkan sedikit daripada harta dia adalah untuk tujuan wakaf sebagai contoh, ya, dia keluarkan sedikit harta dia nak bagi sumbangan wakaf. Dan bagaimana perkara ini telah difahami oleh para ulama
para salafus salih, mereka golongan terdahulu telah melakukan memberikan sedekah yang banyak, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ini kelebihan tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengok bagaimana para sahabat apabila mereka memahami ayat yang Allah perintahkan untuk bersegera melakukan kebajikan, mereka berlumba-lumba untuk melakukan kebajikan. Dan mereka berusaha sedaya upaya. Lihatlah bagaimana Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau telah pun mewakafkan harta beliau, dan akhirnya harta itu masih lagi dapat ditakbir dan mendapat, insya-Allah mendapat kebaikan sampailah ke hari ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, Allah sebut apa sebab kenapa diperintahkan kepada kita ini untuk kita keluarkan sedekah. Antara hikmahnya Allah kata tatahiruhum, sebabnya adalah untuk menyucikan mereka, membersihkan mereka daripada dosa. Kenapa? Karena bila dia keluarkan sedekah akan membersihkan harta itu. Harta itu akan dibersihkan dengan sedekah. Wa tuzakkihim biha, dan bukan setakat itu, bukan setakat membersihkan harta itu, bahkan ia juga akan membersihkan tazkiyatun nafs, akan membersihkan jiwa yang ada dalam diri seseorang, sama ada kepada pemberi ataupun kepada penerima. Sebab apa? Mungkin kita faham sedekah itu ataupun zakat itu akan membersihkan jiwa orang-orang yang apabila mengeluarkan zakat tersebut. Tapi sebenarnya lebih jauh daripada itu, dia bukan sekadar membersihkan jiwa seseorang daripada perasaan dia mungkin tamak, loba, mungkin perasaan dia rasa sombong, bongkak, ujub, riak, mempamerkan kekayaan dia. Tapi dalam masa yang sama, dia juga boleh tazkiyah ataupun dia juga boleh membersihkan jiwa si penerima daripada sumbangan tersebut. Yang mungkin sebelum daripada ini, orang yang menerima tu sebelum dia terima, dia kata, oh orang kaya tak tengok pada dia, langsung tak bantu dia dan sebagainya. Maka bila dia menerima sumbangan, akhirnya jiwa dia bersih, hilanglah perasaan benci dia kepada orang-orang yang kaya, yang mungkin dia katakan sombong, yang mungkin dia rasakan orang tidak mempedulikan dia dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebab itu kita di MAIPS, kita berusaha sedaya upayalah untuk kita turun ke lapangan, kita melaksanakan fungsi dan peranan kita, mengagihkan zakat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton di rumah melihatnya, di gambaran ini, tuan-tuan dapat lihat bagaimana pada tahun 2016 yang lalu, pada Oktober 2016, kita telah menerima kehadiran saudara Norman Ali Khan, seorang pendakwah, tokoh pendakwah daripada Amerika Syarikat. Dia datang ke Perlis. Dia main ke Perlis adalah untuk dia to do the filming, untuk dia sebab ketika mana dia dalam salah satu daripada talk dia di Amerika, dia dengar cerita dia pernah terlihat satu program yang namanya program Maik Peduli. Program Maik Peduli ni adalah program yang mana duli Yang Teramat Mulia Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail, yang mana baginda merupakan yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perlis yang ke-8, telah pun mengemudi MAIP selama 18 tahun. Sejak daripada tahun 2001 sampailah sekarang. Apa yang baginda lakukan? Baginda merintis satu jalan yang sangat menarik, melaksanakan program Maik Peduli ini. Dan akhirnya kami turun ke lapangan untuk mencari mereka yang memerlukan bantuan. Dan alhamdulillah, cerita tentang program Maik Peduli ini didengari oleh sahabat-sahabat kita, sampai tokoh pendakwah saudara Norman Ali Khan juga telah datang ke Perlis. Dia mai ke Perlis untuk bersama-sama menyertai, dan beliau menawarkan program ini kepada dunia tentang apa yang kita lakukan di negeri. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Balik kita kepada tajuk kita ni. Kata Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, dia kata, yaqul Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافر. Kata dia, sesungguhnya sedekah ini adanya ta'thiran ajiban, adanya satu kesan yang sangat takjub, fi daf'i anwa'il bala, dalam mengelakkan, menolak pelbagai bentuk bencana. Dia disebutkan, walau kanat min fajirin, kata Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, dia kata, walau kanat min fajirin,
walaupun daripada orang-orang yang fajir, orang-orang yang buruk perangainya, au min zalim, daripada orang yang zalim, bal min kafirin, bahkan daripada orang-orang kafir. Sebab apa dia kata? Fa inna Allah Ta'ala yadfa'u biha an wa anwa'an min al-bala'i wa hadha amrun ma'lum 'inda an-nasi khassatuhum wa 'amatuhum wa ahlul ardi kullahum maqrunun bihi li'annahum jarrabuh. Kata dia, sesungguhnya Allah SWT menolak pelbagai bencana dengan sedekah. Seperti mana yang kalau tuan-tuan boleh baca ni, dan ada tulisan dalam sebelah ni, dia kata menurut Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, Allah Subhanahu wa taala menolak pelbagai bencana dengan sedekah. Dia kata yadfa'u biha anhu anwa'an minal bala. Ketentuan ini dia kata wa hadza amrun ma'lum. Ketentuan ini sememangnya dimaklumi indan nasi, di kalangan manusia, sama ada di kalangan para ulama ataupun orang awam. Kerana sebab apa dia kata? Wa ahlul ard kullahum makrunun bihi li'annahum jarrabuh. Kerana pada pandangan Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, sebab itu ramai yang mempercayainya kerana mereka telah mempunyai pengalaman mencubanya. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita bincangkan tajuk kita iaitu mengangkat musibah COVID-19 melalui sedekah, sangat relevan dengan apa yang telah disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah yang menyebutkan tentang perkara itu. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya balikkan kepada kisah bagaimana Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis yang telah merintis secara yang unik dalam mendekati dan menyantuni golongan asnaf. Semenjak tahun 2013 lagi, Duli Yang Teramat Mulia Tuanku tidak kekok dan baginda mengenepikan protokol. Baginda turun ke lapangan berangkat bagi menyantuni warga asnaf yang memerlukan bantuan. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau tuan-tuan tengok di sini bagaimana Duli Yang Teramat Mulia Tuanku berangkat, dan ini salah satu daripada asnaf yang kami santuni. Dan alhamdulillah kita sangat mendambakan doa daripada mereka yang kita santuni. Dan saya sangat tertarik apabila saudara Noman Ali Khan ketika mana dia mengiringi Duli Yang Teramat Mulia Tuanku, dia minta salah seorang daripada penerima itu supaya membaca doa, tolonglah doakan kami datang menziarahi kamu, tolonglah doakan kami. Dan sangat terkesan pada diri kami. Sebenarnya kita pun kadang-kadang terlupa. Kita anggapkan doa-doa kita ni telah pun diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi sebahagian daripada doa orang-orang yang menerima sedekah kita ini, doa mereka itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita memang nak dambakan doa orang-orang saleh, doa orang-orang yang sentiasa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam risalah As-Sadaqah Wiqayatun minal Amradi wal Balaya yang dituliskan oleh Syekh Luqman Abdul Salam, dia menjelaskan bahawa dengan bersedekah ini sesuatu musibah dan wabak penyakit boleh hilang dengan cepat. Bila kita duduk dalam suasana seperti ini, suasana berada dalam suasana musibah ni, tuan-tuan dan puan sekalian, kita duduk dalam wabak penularan pandemik. Penularan pandemik ni kita semua sudah maklum. Dulu kita pun jarang dengar apa dia marga pandemik ni. Bila dalam suasana lah ni, kebanyakan kita tahu pandemik ini apa. Ya, tak pernah dengar pun pandemik ini. Kita dengar pandemik. Pandemik ini adalah penularan wabak di peringkat global yang bukan sekadar menyerang sebahagian daripada negara-negara saja, tapi dia juga telah menyerang seluruh dunia. Ya, bila kita berada dalam suasana seperti ini, kadang-kadang kita panik dan kita berusaha memikirkan bagaimana kaedahnya untuk menyelamatkan diri kita. Ya, memang semua orang berusaha untuk menyelamatkan diri kita sebagai seorang Islam. Memang mauqif pendirian kita sebagai seorang Islam, kita kena yakin dan percaya bahawasanya ikhtiar kita itu insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala akan dimakbulkan dan akan dipermudahkan urusan kita. Kita pun usahlah cari mask lah, pakai sanitizer, tak pernah jumpa, jarang guna sanitizer pun, basuh tangan dan sebagainya, menjarakkan sosial dan sebagainya. Ini salah satu daripada usaha-usaha kita. Tapi dan di antara usaha-usaha lain yang boleh kita usahakan, tuan-tuan dan puan sekalian, seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Salam, Luqman Abdul Salam, dia katakan bahawasanya bersedekah boleh mengangkat dengan cepat sebarang penyakit dan juga musibah. Kata dia, as-sadaqatu silahun fu'alun yatasallahu bihi fi mu'tarakil hayati wal mawatinil 'izam. Dia kata bersedekah ini merupakan senjata yang berbisa, yang boleh digunakan sebagai pertahanan dalam medan kehidupan dan sebuah komposisi masyarakat. Jadi dengan kita bersedekah ini, inilah dia salah satu daripada silah
daripada satu senjata yang boleh kita gunakan untuk kita ni mempertahankan diri kita ni daripada terkena dengan sesuatu musibah ataupun wabak. Kata dia lagi, tahman nasu minal masaibi wasyadaidi wa tarfa'u anhumul balaya wal afat. Dia kata sedekah itu adalah benteng daripada pelbagai musibah, kesukaran. Ia dapat mengangkat balak dan wabak. Dia kata wa tu'idul afiyata was-sihhah bi'aunillahi ta'ala. Dan bukan setakat itu, dia kata bahkan dapat mengembalikan wa tu'idul afiyah, dia kata mengembalikan kesejahteraan was-sihhah dan juga kesihatan bi'aunillahi ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita insya-Allah, tuan-tuan dan puan sekalian, kita nak berusaha ke arah itu. Ya, kita usaha dengan sedekah kita ini, dengan apa yang kita sumbangkan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat dengan wabak, balak dan mengembalikan kepada kita dengan afiyah was-sihhah, dengan kesejahteraan dan juga kesihatan insya-Allah. Kata dia lagi, walaqad faza'an nasu fi 'ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li khusufi syams. Dia kata sesungguhnya pernah berlaku panik. Macam kita lah hari ini, kita pun panik tuan-tuan dan puan sekalian. Panik sungguh. Nampak orang balik daripada mana-mana pun kita kata, oh COVID balik lah. Kita dah panggil orang tu COVID lah setengah tu. Kalau apatah lagi yang sangat menyedihkan apabila sebahagian daripada sahabat-sahabat kita ini, mereka ni menjadi person under investigation ataupun PUI. Person under investigation ni tuan-tuan, sampai bila dia baru saja kena kuarantin, kita terus apa yang kita buat, kita terus sisihkan dia langsung. Sedangkan sebenarnya kita hanya diminta untuk menjarakkan sosial, bukanlah sampai tahap kita ini nak menyisihkan sahabat-sahabat kita. Ini satu benda yang tidak sewajarnya berlaku. Tuan-tuan dan puan sekalian, pernah berlaku di zaman baginda Nabi. Ya, ini kisah yang berlaku di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang panik, ya, orang panik. Fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li khusufi syams, kerana satu peristiwa, iaitu peristiwa gerhana syams, gerhana matahari. Ya. Apa yang berlaku tuan-tuan dan puan sekalian? Fa arsyadahum alaihi salatu wassalam ila du'ai was sadaqah. Maka lantas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan mereka, yakni an-nas, ila du'a was sadaqah, kepada doa, untuk mereka itu memperbanyakkan doa dan memperbanyakkan sedekah. Sekali lagi, sedekah disebutkan dengan gandingan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertamanya tuan-tuan, seperti mana yang Nabi ajarkan kita, kita berhadapan dalam suasana ini, malah kita sama-sama memperbanyakkan doa kita, bermunajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang pagi-pagi, tuan-tuan dan puan sekalian, pagi-pagi dia bangkit pagi, ya Allah, Kau selamatkanlah kami semua, hilangkanlah kami semua daripada penularan wabak COVID-19 ni. Ini elok dibuat tuan-tuan dan puan sekalian. Doa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena doa banyak-banyak. Yang kedua, seperti mana yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana mereka, para sahabat, rasa risau dan bimbang kerana khusuf syams gitu, Nabi kata kena banyakkan dengan sedekah. Bukan suruh kerot pula. Kita risau dan panik sampai kita kerot pula. Kita, tak boleh, kena simpan ni, kita kena kuarantin, kita sendiri pun takut tak cukup makan. Jangan panik. Sebab itu berlaku akhirnya panic buying, pembelian panik. Sebab apa? Sebab takut kok makan tak cukup. Punyalah sibuk nak beli apa. Dulu dia kata beli apa? Beli roti Beli roti sampai orang lain tak boleh makan dan sebagainya. Dan akhirnya roti yang orang tu beli banyak pun dia sendiri tak boleh makan, pasal jemu juga makan roti setiap hari. Sebab kita ni perut nasi, tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, sedekah sekali lagi digandingkan dengan bagaimana dia boleh mengangkat dengan balak dan juga musibah. Dan memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Nabi kita setiap pagi akan ada malaikat yang mana malaikat itu dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kau berikanlah, kau gantikanlah, kau berikanlah kepada orang-orang yang munfiqan, kepada orang-orang yang menafkahkan itu dengan gantian yang baik. Jadi seolah-olah jangan risau dan bimbang, sebab malaikah telah berdoa kepada Allah setiap pagi. Orang yang menginfakkan hartanya akan digantikan dengan ganjaran ataupun digantikan dengan yang lebih baik. Yang kedua, doa yang dibacakan oleh malaikat juga, dia kata Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kau
kurniakanlah, kau berikanlah, kau bagikanlah, kau berikanlah kepada orang-orang yang mumsik, orang-orang yang menahan hartanya dengan talafa, dengan kebinasaan. Wal'iyadzubillah, kita minta berlindung daripada kita tergolong daripada kalangan orang-orang yang termasuk di dalam doa talafan, doa kebinasaan yang dinyatakan dalam hadis tersebut. Tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian faqal, maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, fa idza raaitum dzalik fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Hadithun muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melihat perkara itu, yakni gerhana tersebut, fad'u Allah, maka hendaklah kamu terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian, dalam suasana seperti ini saya yakin dan percaya kita ada ruang duduk di rumah, ada masa yang lama bersama dengan anak-anak kita, apatah lagi berada di penghujung-hujung daripada bulan Syaban. Hari ini dah 25 Syaban, tuan-tuan dan puan sekalian, ada 5 hari lagi kita nak menempuh Ramadan Al-Mubarak, pesta ibadah. Maka kita kena memperbanyakkan doa. Duduk dalam suasana seperti ini, kena banyakkan doa. Yang kedua kata Nabi, wakabbiru, maka bertakbirlah kamu semua. Kena membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wasallu, dan hendaklah kamu bersolat. Ini ada solat gerhana, solat khusuf yang telah pun disyariatkan. Watasaddaqu, sekali lagi dalam hadis itu menyebutkan, dan hendaklah kamu bersedekah. Bagaimana sedekah itu dikaitkan dengan sebahagian amalan yang sangat penting, dikaitkan apabila kita berada dalam keadaan gundah gulana. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya balik kepada bagaimana duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Perlis sentiasa prihatin, menyantuni warga asnaf, bahkan sentiasa membuat semakan terhadap tindakan susulan pihak pengurusan. Ini saya nak nyatakan bahawasanya komitmen ke bawah duli yang teramat mulia Tuanku yang sentiasa prihatin, ya, bila ada sesuatu isu kisah masyarakat yang diketahui oleh baginda yang perlukan tindakan susulan, insya-Allah baginda sendiri akan meminta agar tindakan susulan itu dilaksanakan, dan kami insya-Allah sedaya upaya dah di pihak pengurusan MAIP akan berusaha untuk membuat susulan dah di atas apa yang telah dititahkan oleh baginda. Kalau tuan-tuan tengok dalam program Agen MAIP Peduli ini, tuan-tuan, ini sebahagian daripada mungkin yang boleh kita kongsikan, tuan-tuan. Ini sepanjang daripada pelaksanaan program MAIP Peduli. Kalau tuan-tuan tengok pada tahun 2015 ni, banyak kali jugalah kami kayuh gerek ni, 106 kali ni. Dan kita telah mendapat pengiktirafan daripada Malaysian Book of Record, ya. Dan untuk tahun 2020 ni saja dah 15 kali dah kita berbasikal untuk menyantuni warga asnaf. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan sekalian boleh sama-sama mengikuti perkembangan program ini melalui laman sosial yang kami sendiri pertontonkan kepada masyarakat untuk pemakluman kepada masyarakat. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan kerana Allah SWT, demikian juga duli yang teramat mulia Tuanku Raja Puan Muda Perlis juga sangat aktif. Baginda sendiri juga berangkat bagi bertanya-tanya, bertanya khabar kepada masyarakat, kerana baginda sangat berusaha untuk mendekati masyarakat dan juga rakyat, dan insya-Allah semoga apa yang dilaksanakan oleh duli Tuanku memberikan kebaikan. Tuan-tuan dan puan sekalian, balik kepada tajuk kita ni. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia kata, "Bakiru bis-sadaqati fa innal balaa la yatakhatta as-sadaqah." Dia kata, bersegeralah kamu untuk bersedekah. Ini kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, dia kata, "Bakiru bis-sadaqah." Bersegeralah kamu untuk bersedekah. Fa innal balaa, sesungguhnya bala bencana itu, la yatakhatta as-sadaqah, tidaklah akan melangkah ataupun melintasi dengan sedekah. Maknanya bila seseorang itu sedekah seolah-olah menjadi perisai, maka bala bencana itu akan tidak dapat melintasi perisai yang berupa sedekah. Sebab itu digunakan perkataan bakiru, bakiru, bersegeralah, bercepat-cepatlah, awallah untuk bersedekah. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab itu kita berusaha untuk tidak hanya kita peduli
kepada dalam Malaysia saja. Kita usaha sedaya upaya tuan-tuan untuk menyampaikan sebahagian daripada amanah para penyumbang kita. Sebahagian para penyumbang kita minta juga untuk kita sampaikan sumbangan kepada sebagai contoh pada tahun 2016 Duli Yang Terhormat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis sendiri telah berangkat ke Syrian Refugees Camp di Mafraq Jordan, dan kita menyampaikan sumbangan yang telah disumbangkan oleh pelbagai pihak NGO, minta memberikan amanah untuk kita berikan sumbangan dan sebagainya. Alhamdulillah, ini sebahagian daripada humanitarian project yang kita lakukan. Dan demikian juga pada 16 Oktober 2017, Duli Yang Terhormat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis selaku Yang di-Pertua MAIPS, baginda sendiri mengetuai satu misi kemanusiaan ke kem pelarian Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh. Dan ini menjadikan baginda sebagai satu-satunya putera raja di dunia ini yang berangkat untuk menyampaikan sumbangan. Pada ketika itulah yang terawal berangkat bagi menyampaikan sumbangan kepada beberapa kem pelarian Rohingya di Bangladesh. Dan kami sendiri menyaksikan, Masya Allah, pelbagai kisah suka duka yang dialami oleh mereka, tuan-tuan dan puan sekalian. Kalau tuan-tuan boleh lihat ni, anak yang terbaring ni, dia sendiri asalnya sihat ni tuan-tuan. Ni yang sedang kami santuni ni. Dia asalnya sihat, tapi bila dia sendiri beberapa hari, beberapa minggu dia terpaksa berjalan kaki daripada Myanmar pergi ke Bangladesh, tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian naik kapal dan sebagainya. Akhirnya dia kena jatuh sakit dan tak boleh bangun. Dan kita doakanlah afiah kepada mereka, dipermudahkan urusan mereka. Pelbagai cerita suka duka yang kami dengar. Dan insya-Allah semoga Allah SWT menyelamatkan kita lah semua di bumi Malaysia ini, menjauhkan kita daripada balak, menjauhkan kita daripada musibah seumpama ini. Tuan-tuan dan puan, demikian juga baginda tuanku telah berangkat ke Al-Quds. Yang ini juga sebahagian daripada penyumbang kita menyampaikan hasrat untuk kita menyampaikan sumbangan di Al-Quds, yang mana tuanku telah berangkat pada 6 Oktober 2018. Dan insya-Allah kami doakan dan kami rakamkan setinggi penghargaan terima kasih kepada para penyumbang yang menyumbangkan sumbangan mereka, zakat mereka, wakaf mereka, sedekah mereka untuk kita takbir dan kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Tuan-tuan dan puan sekalian, di tahun itu kalau tuan-tuan lihat seperti mana yang selalu kita war-warkan, sehingga ke tarikh 18 April 2020 sebanyak 4.67 juta telah kita agihkan untuk 10 inisiatif ekoran daripada penularan wabak COVID-19 yang sedang kita alami ini. Dan harapan kita semoga sumbangan ini sedikit sebanyak membantu mereka yang memerlukan, dan doakan dan terus berdoa agar insya-Allah kami akan dapat melaksanakan lagi tindakan. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian, kita berusaha untuk meneruskan perkhidmatan utama kita seperti mana yang disebutkan oleh rakan-rakan saya sebelum daripada ini. Memang sepanjang daripada tempoh ini kami insya-Allah komited untuk melaksanakan tindakan daripada permohonan-permohonan tuan-tuan dan puan sekalian. Kaunter kita buka di kaunter Terhad di Masjid Alwi. Kita juga ada kaunter di pos pengawal kita yang memang dibuka, tuan-tuan boleh ambil borang, boleh hantar borang dan kami proses sedaya upaya. Cuma saya memang harapkan supaya masyarakat tolong mereka yang nak memohon sumbangan dalam situasi seperti ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Kita pun nak mengelakkan daripada konteks dan juga pertemuan. Saya memang berharap supaya tuan-tuan para pemohon minta maaf, minta sangat-sangat supaya tuan-tuan lengkapkan borang tersebut. Kerana kalau tak lengkap dia sukar untuk kami proses dan tuan-tuan nak datang balik ambil susah. Itu pertama. Yang kedua, tolong sama-sama tuan-tuan, kami minta juga, kami nasihatkan para pemohon, para asnaf yang memohon, minta tolong kalau boleh lengkapkan dengan akaun tuan-tuan dan puan sekalian. Berikan salinan akaun dan masukkan nombor akaun untuk kita transfer. Sebab kita tahu agak susah dan sukar untuk kita laksanakan secara cek dan apatah lagi secara cash untuk kita berikan sumbangan kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab tu kita laksanakan terus masuk ke dalam kreditkan kepada akaun tuan-tuan dan puan sekalian. Saya minta tolong, minta maaf dan memang minta agar tuan-tuan dan puan sekalian melaksanakan sedemikian supaya mempermudahkan urusan kita semua. Ya, kita pun tidak mahu untuk menjadikan agak sukar dan susah. Untuk kes-kes yang tertentu, kita berusaha upaya untuk melakukan yang terbaik untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya suka untuk sebutkan kita di MAIPS tidak hanya kita mempromosikan kutipan, tapi kita sangat mempromosikan agihan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh menghubungi Amir-Amir Karya di seluruh negara Perlis. Jumpalah dengan Amir Karya, mengadu hal dengan mereka, insya-Allah mereka akan sentiasa membantu tuan-tuan dan puan-puan sekalian sedayanya, insya-Allah.
Dan kalau tuan-tuan dan puan sekalian masih lagi perlu untuk berinteraksi dengan kita, tuan-tuan dan puan sekalian boleh menghubungi melalui portal MyIPS. Kita ada aduan di situ. Demikian juga kita juga ada Facebook. Tuan-tuan dan puan sekalian, silalah drop message di situ, insya-Allah kita akan reply, kita akan jawab. Ada tim saya yang menjawab saya, dan alhamdulillah terima kasih banyak kepada tim saya. Dan saya juga nak merakamkan ucapan terima kasih saya kepada seluruh perkhidmat majlis, warga MyIPS yang mereka ni walaupun di rumah mereka bekerja, dan terima kasih banyak-banyak. Semoga segala jasa dan juga pengorbanan tuan-tuan dan puan sekalian mendapat kebaikan. Ini sebahagian program. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak sebut sikit mungkin di hujung daripada apa yang kita nak bincangkan. Kita dah 7 dan kita sekarang MyIPS telah sampai pada tahun 2020, dan ini merupakan tahun ke-100 selepas daripada penubuhan MyIPS pada tahun 1920. Di era 100 tahun ni, tuan-tuan dan puan sekalian, kita berhasrat supaya masyarakat merasai MyIPS ini milik mereka. Dia bukan dimiliki oleh individu, tidak dimiliki oleh sesiapa, tapi MyIPS sendiri dimiliki oleh semua umat Islam, yang mana umat Islam kena merasai mereka itu memiliki MyIPS. We are belong to MyIPS juga. Dan insya-Allah kami sentiasa berusaha sedaya untuk memperbaiki perkhidmatan. Datanglah, mungkin boleh khabarkan kepada kami apa yang boleh kita buat untuk sama-sama kita ini melaksanakan yang terbaik kepada masyarakat, dan insya-Allah dapat sama-sama mengembalikan fungsi dan peranan MyIPS yang sewajarnya, tuan-tuan dan puan sekalian, dan dapat melestarikan apa yang telah baik yang telah kita laksanakan, dan semoga insya-Allah dikurniakan dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan pada pagi ini insya-Allah memberikan kebaikan kepada kita semua, dan semoga apa yang saya kongsikan sedikit pada pagi ini juga tuan-tuan dan puan sekalian akan memberikan kita ini keyakinan betapa pentingnya untuk kita ni menjadikan ibadah kita yang namanya sedekah itu sebagai perisai dan pelindung kita daripada bala, termasuklah mengangkat dengan musibah yang sedang kita hadapi ini, iaitu penularan wabak COVID-19. Di akhir daripada pertemuan kita ni, tuan-tuan dan puan sekalian, mungkin sedikit pesanan. Kita dah berada di hujung-hujung sangat daripada bulan Syakban dan nak sampai dah bulan Ramadan Al-Mubarak. Sangat penting dan besarnya satu peluang yang Allah nak berikan kepada kita bila sampai kita dalam bulan Ramadan nanti. Tolonglah, termasuklah diri saya ini, mungkin telinga saya ini lebih dekat dengan mulut saya yang sedang berbicara. Semoga kita semua ini bersiap sedia mental dan fizikal. Dengan perubahan norma baru daripada kita nak berhadapan Ramadan kali ini, berbeza daripada Ramadan-Ramadan kali lain. Mungkin sebelum ini kita boleh pergi ke bazar Ramadan. Kita beli barang banyak ni, nak bawa beg plastik pun penuh, 10 jari semua bawa. Kalau boleh heret kaki, mesti tengah heret kaki. Punya banyak kita beli barang nak balik. Tapi untuk tahun ini, pada saya satu hikmah yang cukup besar, nak dididik kita ini supaya kita ini tidak membazir mungkin. Nak dididik kita ini untuk kita memahami, itulah dia sebenarnya yang kita diperintahkan, iaitu kita berpada-pada dengan apa yang kita lakukan. InsyaAllah ini norma baru dalam kehidupan kita. Kalau mungkin sebelum ini kita melakukan solat tarawih dengan imam di masjid, kita solat berjamaah dengan sahabat-sahabat kita di masjid, tapi kali ini dididik kita ini untuk mengamalkan juga sebahagian sunnah Nabi, ya. Untuk kita solat sunat tarawih di rumah kita. Ketua keluarga dikembalikan fungsi dah. Ketua keluarga boleh menjadi imam kepada ahli keluarga dia. Mungkin ada hari yang anak kita boleh menjadi imam kepada kita. Cuma jangan isteri sudah. Kalau isteri memang masalah, tuan-tuan. Nanti pejabat agama pergi tangkap. Penting, tuan-tuan dan puan sekalian, untuk kita memahami akan norma baru kehidupan kita dalam era PKP. Kalaupun PKP telah berakhir, tapi kita tetap kena meneruskan norma baru dalam kehidupan kita selepas daripada penularan wabak COVID-19 ini. Dan insya-Allah Ramadan kita ini kita tempuhi dengan sebaik mungkin. Saya nak tutup perbincangan pada pagi ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Takatsur. Allah nyatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dalam surah At-Takatsur, tuan-tuan dan puan sekalian, berlaku satu peristiwa yang dialami oleh para sahabat bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu golongan yang mereka mengatakan, kami nahnu afdal, kami ini lebih baik daripada satu kaum. Kami ini, kata mereka, lebih baik daripada sebagian bani, daripada sebagian puak, kata mereka. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Nabi, alhaakumut takatsur, alhaakumul mal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu ini
telah dilarakan ataupun telah disia-siakan, kamu ini telah berada dalam situasi kamu ini tersia-sia dengan kamu memperbanyakkan harta benda kamu. At-takatsur, memperbanyakkan harta. Memang betul tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita sibuk untuk mengumpul harta, kita terlalu fikir tentang soal risau dan bimbang kita. Sebagai contoh tuan-tuan dan puan sekalian, baru ni je berlaku, kita dikhabarkan kita akan mengalami tempoh PKP. Tolong bersiap sedia. Kita dah beli barang dah macam tak boleh keluar rumah dah tuan-tuan dan puan sekalian. Baru tempoh 2 minggu kita dimaklumkan. Apakah risau dan bimbang yang sama yang kita ada untuk kita berhadapan dengan satu situasi yang kita tidak akan dapat balik kembali ke dunia ini, iaitu ketika mana kita berada di al-maqabir, berada di kubur nanti. Tak ada orang yang boleh kembali daripada alam kubur ke alam dunia ini. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan sekalian, marilah sama-sama kita berazam untuk menjadikan Ramadan 1441 Hijrah ni. Cantik angka dah. 1441 Hijrah. Ramadan yang terbaik. Ramadan yang mungkin berbeza daripada sebelum ini. Tapi Ramadan itu, Ramadan yang boleh mengelakkan diri kita daripada riak. Sebelum ni kita punya bangga, kita boleh sembahyang tadarus sama amai. Wal'iyadzubillah, kalau Allah tak terima ibadah kita sebelum ini, harapan kita ini ibadah, sini ruang, kita berada dalam Ramadan yang kita bersendirian. Kita dengan keluarga kita. Susah juga kot kalau nak riak dengan anak-anak. Ayah semalam baca tadarus, payah kot. Jadi kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima akan apa yang kita ungkapkan ini, dan insya-Allah Allah memberikan kita ni kekuatan untuk menempuh Ramadan yang bakal menjelma. Kita dah kena warm up, kita dah kena memanaskan diri kita untuk menempuh Ramadan, dan di antaranya adalah dengan kita memperbanyakkan sedekah, insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ia lemah daripada kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf kalau ada salah silap sepanjang penyampaian pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita dalam pertemuan yang lebih baik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. #duduk di rumah, #stay at home, #ikhtiar bersama Maibs.